Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua hari ini? Sihat? Berjumpa lagi kita pada hari ini bersama Cikgu Nana. Okey, pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 4 kadar tindak balas. Tetapi hari ini Cikgu nak fokuskan pada 4.1 iaitu pengenalan kadar tindak balas. Dah bersedia untuk belajar? Okey, kalau dah bersedia, kita akan ke slide seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama untuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 4.11 menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan seharian. 4.12 mentakrif kadar tindak balas dan yang terakhir 4.13 menentukan kadar tindak balas. Okey, jom kita mula belajar. Okey, sebelum kita mula belajar, cuba kamu lihat paparan cikgu ni. Rasanya dia tengah buat apa tu? Ya betul. Dia tengah potong sayur. Okey, awak pernah masak sayur tak? Okey, mesti masa PKP ni awak rajin tolong mak awak kat dapur kan? Okey, jadi ini adalah bahan-bahan untuk masak sayur. Ada apa tu? Tomato, cili, lobak, bawang, daun sup dan juga dia tengah potong timun. Okey, lepas kita potong sayur, kita akan masak ataupun kita akan goreng sayur tersebut. Kemudian, dah siap dah macam ni. Jadi dia tinggal hidang dan untuk makan. Okey, agak-agak. Apakah proses-proses yang ditunjukkan dalam gambar ni? Awak semua tahu tak? Kalau nak tahu, proses ini adalah tindak balas kimia yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Tapi apa kaitannya? Apa itu tindak balas kimia? Okey, tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Apa kaitan masak-masak tadi dengan kadar tindak balas ya? Okey, sebenarnya yang timun, tomato, lobak, bawang, cili dan juga daun sup itu dipanggil sebagai bahan tindak balas. Okey, pembakaran pula iaitu yang goreng-goreng tadi itulah. Ia merupakan tindak balas kimia. Dan hasil masakan yang telah siap itu pula dipanggil sebagai hasil tindak balas. Okey, jadi lepas ni bolehlah awak ingat sampai bila-bila memasak itu juga satu tindak balas kimia. Okey, faham tak setakat ni? Okey, cuba tengok contoh seterusnya di mana cikgu ada plumbum 2 nitrat dicampurkan dengan kalium iodida di mana kedua-dua ni adalah bahan tindak balas dan ia akan menghasilkan plumbum 2 iodida dicampurkan dengan kalium nitrat sebagai hasil tindak balas. Okey, tindak balas antara bahan tindak balas ni iaitu plumbum 2 nitrat dan juga kalium iodida ni sebenarnya kedua-duanya tidak berwarna pada asalnya dan dia akan menghasilkan mendakan plumbum iodida yang berwarna kuning dan juga larutan kalium nitrat yang tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. Okey, senang kan? Kita lihat pula pada graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan juga kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Okey, kita lihat yang pertama iaitu kuantiti bahan tindak balas. Di mana kalau kita lihat kat sini dia bagi tahu kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Kenapa Okey, jadi kita boleh lihat yang macam kita masak-masak tadi tu. Okey, kalau kita nak masak tadi tu, kita masak sayur tadi tu kan. Bahan yang kita nak masak tu, sayur yang kita nak masak tu semakin bertambah ke berkurang? Okey, kalau kita nak masak sayur, mestilah sayur tu semakin berkurang kan? Sebab itulah dia bagi tahu kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Okey, bagi kuantiti hasil pula untuk tindak balas di mana semakin bertambah dengan masa. Sebab apa? Sebab bila kita dah masak, jadi hasilnya makin banyak. Sebab itulah kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan masa. Jadinya kesimpulannya kat sini,
Semasa tindak balas berlaku, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang. Manakala kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah. Okey, faham? Okey, next kita tengok graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan juga kuantiti hasil tindak balas melawan masa dalam tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Okey, kita lihat yang pertama iaitu kuantiti bahan tindak balas melawan masa, di mana kalau tindak balas cepat, kuantiti bahan tu akan cepat habis ataupun cepat berkurang. Tapi kalau tindak balas perlahan, kuantiti bahan tu akan lambat habis. Macam kita masak-masak tadi, contoh kita masak sayur kan. Bila kita masak cepat, maka bahan tu akan cepat habis. Jadi nampak kalau masa ni, awak nampak masa ni kan. Okay, masa yang warna biru ni, dia cepat habis. Tapi kalau perlahan, masa tu dia lambat habis. Jadi masa pun akan menjadi lambat. Okey, yang kedua kita ada kuantiti hasil tindak balas. Okey, kalau untuk hasil tindak balas pula, kalau kita masak cepat, maka kuantiti hasil tindak balas tu akan cepat terhasil. Okey, tapi kalau kita masak perlahan, maka dia akan lambat dapat hasil. Macam kita masak sayur, kalau kita masak dalam 5 minit, jadi hasilnya kita akan dapat dengan cepat kan? Tapi kalau kita masak sayur sampai 3 jam, jadi hasilnya akan jadi lambat. Okey, senang kan? Tindak balas kimia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah tindak balas cepat dan yang kedua adalah tindak balas perlahan. Jadi kita lihat satu-satu contoh bagi kedua-dua tindak balas ini. Okey, kita lihat dulu yang pertama iaitu tindak balas cepat. Okey, cikgu ada gambar apa tu? Cikgu ada gambar orang sedang menggoreng telur. Di mana goreng telur ni ambil masa yang lama ke ataupun cepat? Sampai tak 5 minit? Sampai kan? Jadi untuk goreng telur ni adalah tindak balas yang cepat sebab dia cepat dapat hasil. Okey, yang kedua ada gambar apa? Ada gambar pembakaran lilin. Di mana lilin ni bila kita nyalakan api pada sumbu dia akan cepat terbakar. Maksudnya tindak balas dia sangat cepat lah. Bila tindak balas dia cepat, maka dia cepat dapat hasil. Okey, yang ketiga ada pembakaran roti. Di mana pembakaran roti pun tindak balas yang sangat cepat. Dan yang terakhir kita ada nyalaan gas di tanah. Apa tu? Itu adalah lighter. Lighter tu bila kita petik, dia cepat menyalakan api. Sebab tu tindak balas dia cepat dan hasilnya sangat cepat. Okey, next seterusnya kita lihat dulu pada tindak balas perlahan. Yang pertama kita ada pencernaan makanan. Di mana pencernaan makanan ni adalah tindak balas yang sangat perlahan. Yang kedua kita ada fotosintesis. Okey, fotosintesis ni pun mengambil masa yang lama. Kalau tengok dalam gambar cikgu tu nampak cepat je kan. Tapi sebenarnya dia mengambil masa yang sangat lama. Okey, yang ketiga kita ada apa? Pereputan daun. Di mana untuk nak reput daun ni pun mengambil masa berminggu-minggu. Jadi sebab tu dipanggil sebagai tindak balas perlahan. Dan juga yang terakhir adalah paku yang berkarat. Okey, paku berkarat pun mengambil masa yang sangat lama dan juga sangat perlahan untuk tempoh dia berkarat. Okey, ini adalah contoh-contoh bagi tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Senang kan? Dalam tindak balas kimia, terdapat persamaan dan juga perbezaan antara tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Okey, jadi kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat dulu persamaan tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Di mana kuantiti bahan tindak balas berkurang. Apa maksudnya? Okey, maksudnya macam ni Bila tindak balas tu berlaku dengan cepat, ataupun bila tindak balas tu berlaku dengan perlahan, kuantiti bahan tu tetap akan berkurang. Okey, yang kedua kita ada kuantiti hasil tindak balas bertambah. Sama juga macam tadi, bila tindak balas tu cepat ataupun bila tindak balas tu perlahan, kuantiti hasil tu akan jadi makin bertambah. Okey, yang kedua kita lihat pada perbezaan kadar tindak balas. Di mana kadar tindak balas tinggi kerana tindak balasnya berlaku dengan sangat cepat. Tetapi kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balas tu adalah sangat rendah. Sebab apa? Tindak balas tu berlaku dengan perlahan. Okey, masa pula. Masa tindak balas untuk tindak balas cepat,
dia akan mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Maksudnya dia cepat siap lah. Tapi kalau tindak balas perlahan, masa yang diambil tu menjadi panjang ataupun terlalu lama untuk menjadi lengkap. Okey, senang kan? Okey, tadi kita dah belajar tentang kadar tindak balas kimia kan? Okey, next kita lihat pula apa maksud kadar tindak balas. Untuk pengetahuan awak, kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, ini adalah formula bagi kadar tindak balas. Okey, di mana kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Agak-agak faham tak? Macam susah sikit kan? Okey, jadi kita tengok contoh-contoh selepas ini. Okey, seterusnya kita lihat contoh bagi penentuan kadar tindak balas supaya awak tahu bagaimana untuk menggunakan formula kadar tindak balas. Okey, contohnya adalah yang pertama 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat seperti gambaran. Jadi, bawah. Okey, hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, yang pertama, kena tahu apa? Okay, kita kena tahu formula kadar tindak balas. Kena ingat iaitu kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, tetapi cikgu dah tulis kat sini dah pengurangan jisim magnesium. Kenapa? Sebab kat sini dah berlaku perubahan kuantiti bahan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, okey, kita lihat jisim bagi pita magnesium iaitu 0.3 gram dan jisim terakhir dia adalah 0.0 gram, di mana ini adalah perubahan jisim bagi pita magnesium. Okey, faham tak setakat ni? Okey, kalau faham, kita akan ke seterusnya. Okey, apa itu? Okey, ini adalah masa tindak balas yang berlaku di mana pada tindak balas yang pertama, masa tu baru kita nak buat eksperimen kan, di mana pada waktu kosong saat pita magnesium tu ada ataupun jisimnya adalah 0.3 gram. Dan apabila telah lengkap, masanya adalah 30 saat, maka jisimnya adalah 0.0 gram. Okey, faham tak setakat ni? Jadi apa yang kita tahu dah, awak dah tahu kat sini perubahan jisim magnesium dan juga masa tindak balas yang berlaku. Okey, lepas tu nak buat apa? Barulah kita kira. Okey, kita lihat yang pertama, apa itu pengurangan jisim magnesium? Kita dah tahu kan? Okey, jadi kita tinggal tulis saja iaitu apa dia? 0.3 gram tolak 0.0 gram. Kenapa? Sebab apa kena tolak? Sebab di sinilah kita tahu berapa banyak perubahan jisim magnesium tu dia berlaku. Okey, seterusnya masa yang diambil ada berapa? Okey, masa yang diambil tu adalah 30 saat. Kenapa 30 saat? Sebab masa ni adalah masa yang telah lengkap. Okey, jadi dah boleh kira lah. Okey, 0.3 gram tolak 0.0 gram dapat berapa? Dapat 0.3 gram per 30 saat. Okey, jawapannya apa? Jawapannya adalah 0.01 gram. Dan apabila saat itu dinaikkan ke atas, maka dia akan menjadi saat negatif 1. Okey, faham tak setakat ni? Okey, kalau faham, kita akan ke contoh seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh bagi kadar tindak balas purata iaitu nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam sesuatu tempoh masa tertentu. Okey, apa tu? Jadi kita lihatlah satu-satu contoh bagi kadar tindak balas purata. Okey,
Kat sini dia bagi graf isi padu gas hidrogen. Soalannya apa? Kat sini dia minta hitung kadar tindak balas purata bagi yang pertama dia nak tahu dalam minit pertama. Okay, yang kedua dia nak tahu dalam 2 minit pertama. Yang ketiga dia nak tahu dalam minit kedua. Yang keempat dia nak tahu dalam minit ketiga. Dan yang terakhir dia nak tahu kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas. Okey, jom kita lihat satu-satu penyelesaian bagi kadar tindak balas purata. Okey, kita lihat penyelesaian yang pertama iaitu dia nak kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, kalau kita lihat graf dia bagi saat kan, tapi soalan dia nak minit. Okey, jadi kita kena ingat, okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, bila kita dah tahu tu barulah kita boleh selesaikan masalah dengan mengingat formula kadar tindak balas. Apa dia formula dia? Iaitu kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, bila kita dah ingat, barulah kita boleh selesaikan masalah satu-satu. Okey, yang pertama, tadi dia dah bagikan. Okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kita dah bulatkan kat sini dah. Okey, cikgu dah bulatkan kat sini. Okey, di mana bila nak minta minit pertama, dia ada bermula daripada 0 hingga 60 saat. Okey, faham setakat ni? Okey, senang kan? Okey, seterusnya barulah kita buat garisan daripada masa ke graf dan kemudian graf ke isi padu gas. Okey, kita dah dapatlah isi padu gas dia adalah sebanyak 20 cm per 3. Okey, kemudian kita barulah tulis jalan penyelesaiannya di mana perubahan kuantiti bahannya adalah 20.0 cm kuasa 3 per 60 saat. Sebab masa yang berlaku dia minta minit pertama adalah 60 saat kan. Jadi kita tulis 60 saat. Jadi cuba kira. 20 tolak 60 dapat berapa? Dapat 0.33 cm kuasa 3. Dan ingat apabila S ni dinaikkan ke atas, dia akan menjadi S negatif 1. Okey, senang kan? Okey, seterusnya kita lihat penyelesaian bagi B pula, iaitu kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Okey, tadi kita dah lihat 1 minit, yang ini 2 minit. Okey, jadinya 2 minit bersamaan dengan berapa saat? Okey, kalau 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kalau 2 minit bersamaan dengan 120 saat. Okey, jadi kita dah boleh selesaikan masalah kita. Yang pertama, kena ingat apa dulu? Ingat formula kadar tindak balas iaitu perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, kita ke soalan penyelesaian iaitu kita dah lihat tadi 2 minit pertama bersamaan dengan 120 saat kan. Jadinya bila nak minta 20 minit pertama, kena ingat dia mula daripada 0 hingga 120 saat. Dan kemudian kita akan terus membuat garisan daripada masa ke graf dan graf ke isi padu. Dapat berapa tu? Dapat 30. Okey, kita selesaikan. Berapa perubahan kuantiti bahan? Adalah 30 cm kuasa 3 per masa dia berapa? 120 saat. Kira dapat berapa? Ya betul. Dapat 0.25 cm kuasa 3. Macam biasa, S naik atas dapat S negatif 1. Kita pandai kan? Okey, next kita ke soalan penyelesaian C di mana diminta kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okey, tak sama dengan soalan yang awal tadi di mana dia minta 2 minit pertama kan. Okay, tapi yang samanya adalah 1 minit bersamaan dengan 60 saat, 2 minit bersamaan dengan 120 saat. Okey, yang pertama kita kena ingat apa? Ingat formula di mana formula kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, baru kita boleh selesaikan masalah. Okey, yang pertama dia minta apa tadi? Minit kedua. Minit kedua berapa? Minit kedua adalah 120 saat. Kat sini kan? Okey, bila dia minta minit kedua, dia nak minit kedua je. Dia tak nak daripada kosong. Sebab apa?
Sebab kalau daripada kosong tu sama dengan soalan yang awal tadi iaitu 2 minit pertama. Sebab apa? Yang ini dia nak minta 2 minit, minit yang kedua. Okey, bila dia minta minit kedua, dia datangnya daripada 60 saat iaitu minit yang pertama. Okey, faham tak setakat ni? Kalau faham, kita akan seterusnya buat garisan pada 120 saat iaitu masa ke graf dan juga graf ke isi padu dan dia akan dapat isi padu sebanyak 30. Okey, kemudian kita akan pergi ke minit pertama. Okey, kenapa minit pertama? Sebab ingat sebab dalam soalan ni dia nak minit kedua. Bila minit kedua bukan daripada kosong tetapi daripada satu. Kat situ baru dapat purata dia. Okey, jadi kita lihat daripada minit yang pertama ni apa dia? Okey, garisan dia daripada masa ke graf dan graf ke isi padu dapat 20 cm. Dan kita akan selesaikan perubahan kuantiti bahan dia iaitu 30 cm tolak 20 cm kuasa 3 per berapa? Okey, per masa iaitu 120 saat tolak 60 saat. Okey, lepas tu buat apa? Kita tolaklah. 30 tolak 20 dapat 10. 120 saat tolak 60 saat dapat 60 saat. Dan 10 bagi 60 dapat 0.17 cm kuasa 3 S negatif 1. Okey, senang kan? Okey, next kita lihat penyelesaian yang ketiga iaitu kadar tindak balas purata dalam minit yang ketiga. Okey, bila minta minit ketiga, tadi kita dah tahu kan 1 minit bersamaan dengan 60 saat, 2 minit bersamaan dengan 120 saat dan 3 minit bersamaan dengan 180 saat. Okey, yang pertama kita kena ingat apa? Kita kena ingat formula iaitu kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, baru kita boleh selesaikan masalah minit ketiga. Okey, bila dia kata minit ketiga, nampak minit ketiga bersama dengan berapa? 180 saat. Okey, bila dia kata minit ketiga, datangnya mestilah daripada 120. Sebab apa? Sebab memang minit ketiga ni dari 120 saat ke 180 saat saja. Okey, bukan datangnya daripada kosong. Sebab kalau datangnya daripada kosong, dia akan minta soalan 3 minit pertama. Tapi yang ini dia minta soalan minit ketiga. Okey, faham setakat ni? Okay, kalau faham, kita terus buat garisan pada 180 saat di mana masa ke graf ke isi padu dapat berapa? Dapat 35. Kemudian kita buat daripada minit kedua iaitu 120 daripada masa ke graf dan graf ke isi padu dapat 30 cm kuasa 3. Okey setakat ni? Okay, kalau okey, kita ke penyelesaian iaitu kita tolak perubahan kuantiti dia iaitu 35 cm kuasa 3 tolak 30 cm kuasa 3 per berapa saat? 180 tolak 120 saat. Okey, setakat ni. Okay, kalau okey, kita selesaikan. Dapat berapa? 5 cm kuasa 3 per 60 saat. Sebab apa? 180 tolak 120 dapat 60 saat. Dan 5 per 60 saat dapat berapa? Dapat 0.08 cm kuasa 3 S negatif 1. Okey, makin senang kan? Sebab kita dah tengok banyak contoh kan? Itu bagus. Okey, soalan terakhir adalah kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas. Okey, yang pertama kita kena ingat apa tadi? Formula dia iaitu perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, kat sini cikgu dah ulang 5 kali dah. Awak mesti ingat lepas ni. Okey, jadinya apa yang dia nak? Dia nak keseluruhan tindak balas. Okey, bila dia nak keseluruhan tindak balas, nampak? Apa maksud keseluruhan? Keseluruhan tu maksudnya dia dah berhenti setakat di mana? Maksudnya dia dah lengkap dah. Kat mana dia lengkap? Dia lengkap pada 180 saat. Okey, kenapa? Okey, sebab apa nampak? Tindak balas berhenti pada 180 saat dan bukan 360 saat. Kenapa bukan 360 saat? Sebab kalau perasan, garisan graf ni dah tegak je. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah malar dah kat situ. Dan kemuncaknya, nampak kemuncaknya adalah pada 180
saat. Okey, jadi faham setakat ni? Kalau faham, okay, kita terus buat barisan graf tadi iaitu daripada masa ke graf dan daripada graf ke isi padu kita dapat 35 cm kuasa 3. Okey, jadinya ini adalah keseluruhan tidak balas sebab bermula daripada 0 hingga 180 saat. Maksudnya tindak balas ini telah lengkap. Okey, jadi kita terus selesaikan iaitu 35 cm kuasa 3 per berapa tadi? Masa dia 180 saat. Dapat berapa? Dapat 0.19 cm kuasa 3 S negatif 1. Okey, ini lagi senang sangat. Okey, faham kan setakat ni? Kalau tak faham boleh ulang balik video cikgu. Okey, seterusnya kita nak lihat kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu ataupun kadar tindak balas seketika di mana dalam satu eksperimen ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair pada rajah 47. Mana rajahnya? Okey. Ini rajahnya Di bawah ni rajahnya. Dengan isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatat pada sela masa 40 saat. Okey, graf isi padu gas hidrogen melawan masa adalah seperti gambar rajah 4.8 yang dekat bawah ni. Jadi bagi tindak balas ni dia nak hitung apa? Dia nak hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. Yang kedua dia nak hitung kadar tindak balas pada masa 120 saat. Okey, jom kita kira. Okey, jom kita selesaikan soalan yang pertama iaitu kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey, macam mana nak selesaikan? Cikgu ada graf ni, dah bagi dah graf siap-siap. Okey, sebenarnya bila kita nak kira kadar tindak balas pada masa tertentu ataupun masa yang dibagi ni lah iaitu 60 saat, kita kena cari kecerunan tangen. Okey, apa itu kecerunan tangen? Sebenarnya kecerunan tangen tu kita kena buat satu garisan dan cari kecerunan. Ya, okey. Kat mana garisan tu? Okey, garisan tu ada pada soalan. Okey, yang pertama kita kena buat apa dulu? Kita kena cari di mana kedudukan masa 60 saat. Okey, kat sini cikgu dah plotkan dah. Okey, nampak kan? Okey, kemudian barulah kita buat garisan daripada masa ke graf. Okey, nampak tu? Dan cikgu plotkan pada 60 saat. Okey tak setakat ni? Okey, kalau okey. Lepas tu kita buat apa? Kita buat satu garis di mana dia menyentuh titik pada 60 saat tersebut. Dan garisan tu kena guna apa? Pembaris. Jangan lukis saja guna tangan. Nanti tak dapat kecerunan yang tepat. Okey, kemudian cikgu labelkan apa? Labelkan dengan X dan juga Y. Okey, setakat ni. Senang kan? Boleh ikut kan? Okey, kalau boleh ikut. Kemudian kita akan cari bacaan bagi X dan juga bacaan bagi Y, iaitu apa? X tu, okay, cikgu gariskan pada masa dapat 20 saat dan isi padu dia, bacaan dia dapat berapa ni? 23 cm kuasa 3. Okey, setakat ni? Okey. Okay, kemudian kita lihat pula pada Y. Okay, berapa dapat tu? Dapat 100 saat dan isi padu dia adalah berapa tu? 43 cm kuasa 3. Okey kan? Dan kemudian barulah kita buat garisan untuk mencari kecerunan tangen dia dan kita akan plotkan kat sini sebagai Z. Okey setakat ni? Okey, kalau awak nak tahu kadar tindak balas pada masa 60 saat bersamaan dengan kecerunan tangen lengkung pada masa 60 saat. Okey, apa formula dia? YZ per XZ. YZ per XZ. Di mana isi padu ni isi padu Y tolak isi padu Z. Lepas tu masa pula 100 saat tolak 20 saat. Okey tak? Kat sini cikgu tulis nampak? 43 tolak 23 per 100 saat tolak 20 saat. Okey setakat ni? Okey, ambil kalkulator dan kita akan mula kira. Okey, 43 tolak 23 dapat berapa? Dapat 20 cm kuasa 3. 100 saat tolak 20 saat dapat berapa? Dapat 80 saat. Okey kan? Okey, 20 per 80. So, 20 bagi 80 dapat berapa tu?
0.25 cm kuasa 3 S negatif 1. Okey tak setakat ni? Boleh ikut kan? Okey. Kalau boleh ikut, kita akan ke soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua, di mana ini adalah soalan yang terakhir. Okey, dah nak habis. Suka kan? Okey, di mana diminta kadar tindak balas pada masa 120 saat pula. Okey, apa kena buat? Okey, yang pertama kita kena carilah di mana kedudukan 120 saat tersebut. Nampak? Cikgu dah plotkan kat sini kan? Okey, kemudian kena buat apa? Ingat, kena buat garisan daripada masa ke graf dan kemudian kita bagi dia titik. Nampak? Cikgu dah plot kat situ. Lepas tu buat apa? Lepas tu baru kita buat garisan. Nampak garisan cikgu dah buat? Garisan yang menyentuh titik 120 saat. Okey? Sama macam tadi kan? Okey, dah tahu, dah tengok tadi, dah tahulah nak buat yang ini pula. Okey, kemudian apa? Labelkan. Labelkan P dengan Q. Cikgu labelkan P. Lepas tu kita nak cari apa? Bacaan P dengan Q pula. Berapa bacaan P? Masa dia adalah 80 saat. Isi pada dia adalah berapa tu? 38.5 cm kuasa 3. Kemudian bacaan Q berapa? 160 saat. Dan isi padu dia adalah 47.5 cm kuasa 3. Dan seperti biasa, kita akan buat garisan tangent dia. Dan kita akan labelkan pada nampak. Cikgu labelkan R. Jadi kita ada P, Q dan juga R. Dan baru kita akan selesaikan masalah dia. Biasa kadar tindak balas pada masa 120 saat bersamaan dengan kecurunan tangent lengkung pada masa 120 saat. Di mana apa formula dia? QR macam tadi QR per PR. Isi padu Q tolak isi padu R. Okey, masa R tolak masa P. Kita selesaikanlah. Apa dia? 47.5 tolak 38.5 cm kuasa 3. Lepas tu 160 saat tolak 180 saat. Mudah kan? Okey, kira guna kalkulator. Okey, berapa dapat? 47.5 tolak 38.5 dapat 9 cm kuasa 3. Kemudian apa? 160 tolak 80 dapat berapa? Dapat 80 saat. 9 bagi 80 dapat berapa? Dapat 0.11 cm kuasa 3 S negatif 1. Okey, boleh ikut? Senang ke? Susah ke? Ataupun senang sangat? Senang kan? Okay, kalau senang, bagus. Lepas ni cikgu boleh bagi awak latihan. Okey, akhirnya tamatlah pembelajaran kita pada hari ini iaitu 4.1 pengenalan kadar tindak balas. Okey, cikgu ucapkan terima kasihlah sebab awak berjaya mengikuti kelas cikgu daripada mula sampai akhir. Semoga ilmu yang cikgu beri ni akan memberikan manfaat yang besarlah kepada awak. Sekiranya awak tak faham ataupun masih keliru, boleh PM cikgu secara personal dan kita akan sambung pembelajaran kita 4.2 pada minggu seterusnya. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi.